Apa khabar semua? Saya yakin anda pernah tengok kereta Civic yang baru, iaitu Civic FE dekat atas highway atau dekat atas jalan raya sekarang ni. Tapi entah kenapa mata saya tengok Civic FC generasi yang sebelum ni lebih cantik dari Civic FE sekarang ni. Dah lah cantik, harga pun makin murah sebab dah ada generasi yang lebih baru. Jadi dalam video ni kita nak tengok dia punya exterior, dia punya interior, macam mana driving feeling dia. Okey lagi tak sekarang ni? Dan paling penting kita akan discuss sama ada kereta ni masih berbaloi atau tidak untuk dibeli pada tahun 2023. Kereta ni saya dapat pinjam daripada Kawins Automobil. Nanti kita akan cerita sikit pasal kedai kereta ni. Baik, dari segi eksterior saya rasa rakyat Malaysia memang sangat familiar dengan kereta Civic FC ni, atau dalam bahasa mudahnya kita panggil dia Civic Ketam. Civic Ketam ni adalah generasi ke-10 line up Honda Civic. Jadi anda tengok dah 11 generasi sekarang ni Honda Civic, menunjukkan betapa popularnya kereta ni. Tapi bukan semua model dia cantik-cantik tau. Kalau ikutkan model Civic modern yang pertama adalah Civic FD yang ada dua lampu bulat dekat belakang tu. Selepas tu keluar pula Civic FB. Dia agak serius sikit. Civic FB tu tak berapa menarik, jadi sales memang jatuh. Selepas dari Civic FB tu barulah keluar Civic FC ni generasi ke-10, dan memang sales meletup-letup sebab korang tengoklah bentuk dia sangat sporty. Dan kalau jiwa umur 20 tahun, 30 tahun memang tak boleh tahan lah tengok kereta ni. Selepas generasi ke-10 ni keluarlah pula generasi ke-11, iaitu Civic FE yang kita tengok ada atas jalan sekarang ni. Entah kenapa saya rasa model tu lebih serius sikit. Masalah Honda ni, kalau dia serius sangat nanti dia jadi Honda Accord. Jadi ada confuse sikit dekat situ siapa yang nak beli kereta ni dan siapa target market Honda ni sebenarnya. Okey, jadi dari segi proportion kereta ni, hood depan ni sebenarnya agak panjang. Dia dah macam kereta Continental. Kereta Continental macam BMW tu memang hood dia panjang sebab enjin tu akan diletakkan belakang sikit daripada front axle supaya dapat weight distribution 50-50. Jadi dari segi styling, kereta Honda Civic ni ada similarity sikit sebab depan dia tu memang panjang kalau ikutkan dengan body proportion dia. Jadi di bahagian depan ni kalau anda tengok, dia bukanlah lagi kereta Honda Civic yang asal sebab mungkin owner sebelum ni dah upgrade kepada body Civic Type R. Civic Type R tu harga dia definitely dah lain lah kategori dia. Jadi ramailah yang beli kereta Honda Civic warna putih tapi dia bagi styling Honda Type R. Ini semua cita rasa masing-masing, jadi tak ada masalah. Jadi kalau anda perasan dekat sini bahagian depan dia memang garang. Dan Honda ni adalah variant 1.8 naturally aspirated. Jadi dapat lampu yang macam tu. Kalau anda beli yang 1.5 turbo, lampu dia lagi cantik lah, lampu LED tu. Dekat bawah sini ada satu fog light. Okey. Dan kemudian kalau anda perasan ini logo ni, logo Type R tu, sebab dia punya keliling H tu warna merah. Dan kemudian dekat sini saya suspect dia dah black out. Kalau asalnya dia chrome. Side profile kereta ni memang cantik, cuma saya risau sikit sebab dia punya roof slope ni, nampak tak dekat bahagian belakang tu dia agak curve, agak agresif dekat kawasan sini. Jadi kesan dia memang cantik tapi akan efek ruang dalaman. Sebentar lagi kita akan tengok pasal interior. Baik, kita pergi ke belakang dan specifically untuk kereta ni anda tengok dekat belakang dia memang dah full Type R punya body kit. Kalau ikutkan Civic yang asal tu tak ada ni spoiler yang besar gajah ni. Ada orang minat spoiler macam ni, jadi cita rasa masing-masing. Ada juga orang yang tak minat spoiler, dia suka clean look saja. Bagi saya kereta Civic ni kalau anda beli dari segi eksterior dah tak payah buat apa-apa dah, dia memang dah cantik. Dan satu modifikasi kecil tapi akan bagi kesan yang besar bagi saya adalah nombor plate ni. Dia punya bahagian hitam ni kalau anda penuhkan keseluruhan tempat pasang nombor plate ni, jangan guna dia punya plate mounting tu, memang jadi lebih cantik lah. Itu pandangan saya lah. Dan kemudian untuk kereta ni, tengok exhaust dia. Dah ada 3 dekat tengah tu, macam style Type R. Kalau orang yang tak ada training, dia sekali dia tengok, mungkin dia kata kereta ni kereta Type R. Tapi orang yang gilakan kereta Type R ni, biasanya dia boleh kenal lah Type R betul ke Type R celup. Dan lampu ni lah, lampu yang legendary lah. Anda tengok dekat kereta lain tak pernah lagi ada lampu yang pelik macam ni. Daripada bawah sampai ke atas. Anda tengok ni, bukan senang tau nak manufacture lampu macam ni. Anda tengok bahagian ni duduk dekat boot. Bahagian ni duduk dekat body punya fender.
Dan kereta ni kalau anda tengok dari tepi, dia ada shoulder tau. Dia ada bahu dia dekat sini dan line tu terus sampai ke depan, dan itu yang menyebabkan kereta ni nampak lebar dan nampak rendah, nampak macam planted to the ground. Jadi dari segi design, Civic FC ni memang tak kalah lah, walaupun sekarang ni dah ada generasi yang lebih baru. Cuba komen dekat bawah, anda minat tak Civic yang biasa ni di-convert kepada Type R punya body kit? Saya tahu ada orang minat dan ada orang yang tak minat. Okey, jom kita tengok belah dalam pula. Baik, first dari segi seating position, anda tengok saya ketinggian lebih kurang 6 kaki. Jadi agak tinggi sebenarnya berbanding average orang Malaysia. Dan saya boleh duduk dengan agak selesa lah. Kalau anda perasan, dekat sini pun kita boleh adjust ke depan, ke belakang. Memang semuanya dikawal secara elektronik. Jadi masalah bagi orang tinggi ni, kalau dia drive, passenger dekat belakang tu akan kurang selesa. Dah lah ditambah dengan roofline yang agresif tadi kan. Jadi jom kita tengok, okey tak kalau duduk belakang? Okey, dekat bahagian belakang pula, walaupun dalam kamera nampak macam kepala saya terbelah dekat situ, tapi sebenarnya ada ruang lah dekat dalam ni. Okey, dan kaki pun sebenarnya agak selesa juga untuk long distance. Cuma bagi saya, dia punya kedudukan adalah sedikit upright lah. Kita duduk agak tegak sikit sebenarnya. Okey, jom saya tunjukkan ruang headroom yang ada untuk saya. Tapi ini anda kena ingat, ini contoh yang agak ekstrim lah. Orang 6 kaki dekat depan, 6 kaki dekat belakang. Jadi itu pun masih ada lagi sedikit ruang dekat atas ni. Sedikit adalah 2 jari atau 3 jari. Biasanya kereta Honda Civic ni, orang yang beli ni kalau dia tak bujang, dia adalah family yang muda. Jadi untuk anak 2 orang, 3 orang, kalau bawah daripada sekolah menengah tu, sangat selesa kereta ni. Cuma saya perasan tadi, bila kita masuk dekat depan ni, kita duduk sebenarnya sangat rendah. Okey, jadi kalau umur kita ni dah hampir 40 atau 40 lebih, mungkin akan sakit kaki. Dan satu lagi, kalau kita jenis bawa orang tua kita, setiap hari kita bawa orang tua kita naik kereta, mungkin tak berapa sesuai. Sebab diorang akan struggle sikit lah nak masuk dan nak keluar daripada kereta ni. Kenapa dibuat macam ni? Supaya kereta ni lebih sporty. Kedudukan sitting position yang rendah tu membuatkan kita rasa macam kereta ni kereta sport. Walaupun kereta ni, anda kena ingat bukanlah kereta sport, dia adalah kereta family. Cuma memang dia design untuk nampak sangat sporty dan appealing kepada golongan muda. Jadi bila masuk je dalam kereta ni, first sekali yang kita perasan adalah start stop button yang color merah ni. Siap ada lampu lagi. Kalau dekat kereta saya warna putih saja, warna merah macam nak pergi racing. Kemudian yang bestnya adalah dia punya digital cluster. Dia memang fully digital Cuba tengok kalau saya turn off kereta ni, memang padam semua. Bila turn on, barulah nampak segala meter yang ada. Tengok dia punya startup sequence pun punya cantik guys. Dekat tengah-tengah ni, kalau anda tengok, ini sebenarnya adalah rev counter saja. Dan dia punya speed, information pasal speed tu adalah secara digital. Dia tak ada needle lah yang tunjukkan kita punya speed. Dan satu lagi yang best kereta ni adalah dia punya climate control dia, ataupun butang untuk kuatkan kipas, slowkan kipas, untuk temperature, naik temperature, turun temperature, masih lagi dial yang macam ni. Dah jarang tahu kereta yang ada dial macam ni. Sebab sekarang semua dah macam digital, kita tekan-tekan je dekat situ. Masalah tekan ni, dia tak ada feeling tau. Kita punya mata kena beralih ke tempat nak tekan tu, barulah kita boleh tekan dengan betul. Jadi kita punya concentration akan terganggu. Dan kemudian dekat center console ni, biasa je, tak ada apa yang luar biasa. Okey, cuma kalau anda perasan, kedudukan dia sebenarnya adalah atas sikit daripada kita punya peha ni. Jadi kita rasa macam sport lah. Dan memang akan jadi macam tu sebab seat ni rendah, jadi dia punya gear knob ni akan tinggi sikit. Jadi kita boleh rehatkan tangan dekat sini lah masa pemanduan yang panjang. Jadi dekat sini ada icon button, ada brake hold, dan kereta ni juga menggunakan automatic parking brake. Dan bagi saya ruang dekat sini memang agak ekstrim lah, agak besar. Nak isi apa pun boleh. Mungkin untuk handbag yang kecil pun boleh. Okay. Seat pula digunakan seat fabric sebab kereta ni adalah variant 1.8 naturally aspirated. Kalau anda pergi yang variant 1.5 turbo, anda akan dapat seat yang kulit. Tapi seat fabric pun okey lah. Kereta ni dah lebih kurang 5 tahun, masih okey lagi dia punya fabric. Dekat steering pula, satu benda yang menarik sebenarnya dari dulu lagi saya perasan adalah dekat sini kita boleh adjust volume tu guna macam ni. Guna touch button, nampak tak? Bila kita
sentuh dekat sini akan ada respon pada kita punya digital cluster meter. Nak tekan pun boleh sebenarnya, nak tekan pun boleh, nak sentuh pun boleh. Kemudian dekat sini kontrol untuk kita punya infotainment. Dekat sini adalah untuk angkat telefon, letak telefon, untuk bagi command, dan ada juga cruise control. Tapi dia bukan adaptive cruise control lah, dia cruise control yang biasa saja. Dekat sini nak naikkan speed sikit, nak turunkan speed sikit. Dan saiz steering ni pun tak adalah besar sangat, cukup sporty. Dekat sini kita ada glove box. Sangat besar. Contoh dekat kereta Kawins ni memang siap ada lagi dia punya segala servis rekod dan sebagainya. Semua ada dekat sini. Okey, dekat belah tepi ni pula, kalau siapa yang pakai kereta Honda memang sangat familiar lah. Dia sama je, Honda Accord, Honda Civic, at least yang generasi ni memang sama saja. Kita ada untuk buka tutup tingkap. Kemudian dekat sini nak lock window, lock dengan unlock. Kemudian dekat sini nak adjust kita punya side mirror. Dan untuk buka bonnet pula, kita ada satu button dekat situ. Kita tekan siap-siap, kejap lagi kita akan nak tengok bonnet. Dan untuk buka enjin, benda paling menarik sekali, of course ada dekat sini. Jadi kita akan tengok bahagian belakang dulu, kemudian kita akan pergi tengok enjin dan juga bonnet. Baik, di bahagian belakang pula sebenarnya sangat simple kereta ni. Tak ada apa-apa yang outstanding. Feature dia, dekat sini kita ada aircon vent dan dia punya control pun sangat simple, tak ada digital dan sebagainya. Kemudian dekat door panel pula, dekat sini dia guna fabric dan dekat sini adalah mungkin plastik, fake leather lah dekat sini. Dan ini pun adalah plastik tapi dia macam chrome kan. Ini semua langkah untuk menjimatkan kos lah. Tak perlu buat yang betul-betul, janji rupa dia cantik. Sebab bahagian ni bukannya benda yang kita selalu pegang. Yang kita selalu pegang sebenarnya dekat depan sana. Jadi manufacturer pun tahu dekat depan tu dia cantikkan betul-betul. Baik, dari segi practicality pula, jom kita pergi check dia punya bonnet. Kereta yang cantik ni biasanya manufacturer kena sacrifice dia punya practicality. Dan orang Malaysia ni kalau balik kampung, dia punya bonnet dia punya penuh dengan barang. Jadi apa cerita bonnet Civic FC ni? Dah tengok dekat situ. Bagi saya cukup luas, mungkin 400 liter. Still tak boleh lawan bonnet Pro 2 Beza. Memang kalah lah semua kereta. Pro 2 Beza tu memang dibuat untuk rakyat Malaysia yang suka balik kampung, bawa segala macam benda. Jangan risau, saya pun pernah guna Pro 2 Beza. Memang seronok lah balik kampung. Okey, jadi itu dia punya boot space. Macam mana pula dengan dia punya enjin dia? Jom kita tengok. Tadi kita dah buka. Baik, jadi inilah keadaan enjin Honda Civic FC ni. Enjin Honda ni nak tak nak memang kita kena puji lah, sebab dia sangat kemas. Kalau tengok kereta Continental kan, BMW ke Mercedes ke, memang nampak cantik sebab ada cover. Kita buka je cover tu, bersepah-sepah dekat dalam tu. Tapi Honda ni dia tak letak pun cover. Jimat kos satu dan orang nak tengok pun senang. Kalau anda perasan anda tengok marking-marking dekat sini kan. Ini semua marking-marking yang original lah, menunjukkan skru ni tak pernah dipusing. Okey, dan mungkinlah satu hari nanti saya boleh buat tips and tricks macam mana untuk kita check kereta tu dah pernah accident ke, pernah banjir ke. Kalau anda nak, boleh komen dekat bawah. Okey, nampak dekat sini pun tak ada kesan-kesan yang menunjukkan pernah digodam lah, pernah di welding semula ke dan sebagainya. Kalau tak, mesti ada karat-karat sikit. Tapi dekat Kawins ni anda jangan risau lah, sebab saya pun beli kereta dari sini juga. Jadi sebelum kita pergi test drive, kalau anda berada di Johor Bahru ataupun anda memang tengah cari kereta dan tak tahu nak cari kedai kereta apalah yang best dekat Malaysia ni kan, anda boleh datang ke Johor Bahru, area Taman Tunku Tun Aminah, dan anda cari Kawin Automobile. Dan pastikan anda kontak rakan saya iaitu Jess Ten. Beliau ni memang ada special gift untuk pendengar Hasbullah Syarah. Make sure anda bagi tahulah yang anda ni adalah pendengar Hasbullah Syarah. Ada special offer untuk anda semua. Nombor Mr. Jess ni saya letakkan dekat video ni dan juga saya letakkan dekat bahagian description dekat bawah. Kalau kata tak ada masa nak pergi ke Johor Bahru, anda boleh kontak dia dulu dan mungkin dia akan hantarkan gambar, hantarkan video kereta tu kepada anda. Jadi sebelum pergi tu anda dah ada idea dah macam mana kereta tu rupa dia. Kalau saya ni, saya jenis yang suka tengok dulu kereta ni. Sebab tu saya masalah sikit kalau nak beli kereta online ni.
Bila datang tengok, dah dapat pegang, dah dapat test drive. Tak cukup test drive sekali, test drive lagi 2-3 kali, barulah saya beli. Kita tak boleh expect dia macam kereta baru. Kalau kereta baru tu, setakat kita tengok design dia cantik dan sebagainya, kita bolehlah terus beli. Tapi kereta second hand ni, seeloknya kita test drive dulu dan tengok. Kalau tak tahu, bawa kawan yang tahu. Dan paling best kalau anda tahu kedai yang bagus. Baik, jadi apa feeling bawa kereta Honda Civic FC ni? First kali, of course lah, kita sebenarnya duduk agak rendah dan kaki kita ni agak macam berlunjur sikit lah. Tak adalah berlunjur sangat, tapi kalau compare dengan kereta lain, kereta ni memang lebih rendah daripada biasa. Tapi disebabkan dia rendah ni lah, kita boleh rasa yang kita lebih connected dengan kereta ni. Bila kita pulas je steering tu, dia macam follow kita cepat lah. Tapi anda kena ingat kereta ni walaupun dia sporty, kedudukan dia sporty, dia bukanlah sebuah kereta sport. Jadi janganlah lenjan sangat dekat highway tu. Saya tengok Civic FC ni bukan main laju lagi kalau dekat highway. Mungkin sebab seronok dan power tu memang ada dan kereta ni sangat stable. Jadi sekarang kita bawa perlahan saja dekat kawasan perumahan ni dan kemudian kejap lagi kita akan masuk highway sikit. Bawa perlahan memang macam biasalah, tak ada apa-apa yang special sangat. Tapi agak selesa. Saya baru confirmkan tadi, kereta ni umur dia sekarang ni 7 tahun. Sebab kereta ni tahun 2016. Tapi anda bayangkan kereta 7 tahun selesa macam ni, enjin cantik lagi macam tu, bunyi enjin pun smooth. Apa lagi yang kita nak? Kereta pun harga memang jatuh sebab kereta Civic FE dah keluar. Dekat dalam pun sebab ada digital cluster meter ni, ada juga infotainment system yang digital. Kita tak rasa macam kita bawa kereta yang 7 tahun lepas. Rasa macam bawa kereta baru. Bunyi-bunyi pun tak ada. Saya bila test drive, saya suka tutupkan semua radio dan sebagainya supaya kita boleh dengar kalau ada bunyi sikit-sikit, mungkin daripada suspension dan sebagainya. Dan kereta ni memang tak ada bunyi. Dan sekarang ni kita dekat highway speed dalam 100-110 km sejam. Tak ada masalah, masih tak ada bunyi. Dari segi NVH iaitu Noise, Vibration and Harshness, kita pun nak kata excellent sangat tak. Masih ada bunyi yang masuk dalam kereta ni, tapi dia bukan bunyi enjin. Enjin memang smooth, tapi bila kita dekat speed 100 km sejam contohnya, bunyi yang masuk adalah bunyi angin sedikit dan juga bunyi tayar. Jadi ni relatif, bergantung kepada tayar apa yang anda pakai. Kalau tayar tu tayar yang cengkam, maka kuatlah bunyi dia. Kalau tayar yang biasa, kuranglah sikit bunyi dia. Dari segi suspension, saya expect suspension Civic ni lebih firm, tapi sebenarnya dia agak soft lah. Sebab kereta ni adalah kereta yang praktikal, dia bukan kereta sport. Tapi saya pernah beli dengan kahwin sebelum ni kereta Honda Accord. Kereta Honda Accord lagi soft lah dia punya suspension. Sebab kereta tu fokus dia adalah untuk maximum comfort. Dia bukan nak corner laju-laju dan sebagainya. Kereta ni keras sikit daripada Honda Accord, tetapi lebih lembut dari kereta sport. Okay, kita cuba test brake. Okay, brake pun smooth. Saya risau kalau brake ni, biasanya brake disc tu kalau kereta lama-lama ni, brake disc dia boleh bengkok. Tapi kereta ni nampak brake disc pun okey, tak ada masalah, smooth saja. Okey, dari segi acceleration pun boleh kata biasa-biasa saja. Mungkin sebab enjin kereta ni adalah enjin 1.8 liter naturally aspirated. Kalau enjin yang 1.5 turbocharger tu, dia pergi lebih cepat, pick up lebih cepat, top speed pun lebih laju. Cumanya ada perbezaan harga lah, sampai 20,000 macam tu. Jadi kereta ni pun walaupun dia tak adalah se-pick up 1.5 liter tu, kita pun tak perlu pick up yang gila-gila sangat macam tu. Kira cepat juga pick up kereta ni. Dan maintenance cost pula anda kena fikir 1.8 liter bila tak ada turbo ni, kurang sikit lah maintenance dia. Mungkin bawah dari 300 kalau minor service, dan major service mungkin boleh sampai RM500. Jadi anda rasa berbaloi tak beli kereta ni? Sebab harga dia dah turun dan kereta FE tu biasa-biasa je design dia.
Bagi saya personally memang sangat berbaloi lah. Kereta yang bersaing dengan segmen Honda Civic ni adalah, kalau dari Toyota adalah Corolla Altis, dan mungkin satu lagi yang popular adalah Mazda 3. Tapi Mazda 3 tu dia dah different level lah dia punya price range dia. Corolla pula dari segi design, mungkin Honda Civic design dia lebih sporty dan kenalah dengan jiwa orang muda. Okey, jadi kalau anda berminat dengan kereta second hand yang best-best, kualiti pun boleh kata terjamin lah, sebab nak beli kereta second hand ni yang penting adalah condition. Kalau beli rumah, location. Tapi kalau kereta, condition. Kalau beli kereta tu dah tak elok, memang susah nak baiki nanti. Baik beli yang elok terus. Harga pula, kalau kita tengok harga dekat internet tu biasanya nampak macam murah kan. Tapi sebenarnya bila kita pergi tu, mulalah dia kata itu harga cash lah, kemudian banyaklah dia punya processing fee dan sebagainya. Dekat Carwins ni, bila dia letak harga tu harga yang betul, mungkin ada sikit fee, dan kemudian dengan harga tu kereta yang dapat kereta yang bagus. Buktinya saya sendiri pernah beli Honda Accord daripada Mr. Jazz ni pada tahun 2020, dan sekarang ni pun memang masih lagi okey lah kereta tu, tak ada masalah. Jadi untuk recommend sebuah used car dealer ni bukan senang kalau kita tak pernah berurusan sendiri dengan kedai tu. Tapi saya dah ada pengalaman, sebab itulah saya confident minta tolong Jazz, boleh tak kita pinjam kereta ni nak tunjuk dekat audience. Dia pun okey saja, dan sebab tu kita buat promosi lah untuk kedai ni. Jadi kalau anda berada di area Johor Bahru, lagi-lagi Taman Tun Aminah, ataupun anda berada di tempat lain, bolehlah contact Mr. Jazz 10 ni, nama saya letakkan dekat bawah, dan tanya dia kereta apa yang ada, ataupun anda tengok ada kereta yang anda minat. Dia akan carikan deal yang bagus untuk anda, dan pastikan anda bagi tahu yang anda datang dari channel Hasbullah Syarah, sebab dia akan bagi special offer dan juga free gift kepada anda yang datang dari channel Hasbullah Syarah. Jadi terima kasih kerana menonton. Banyak lagi video-video best yang anda boleh tengok dekat sini dan juga dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.